Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini video ketiga ya. Saya share hari ini, hari Jumaat 27 bulan 5 22. So, saya nak share pasal labu sayung, bekas simpan air. Tanah liat labu sayung lah. So, perasan tak yang sebelah kanan nampak berkulat teruk hitam kan? Tu nampak kesan kuat kita dah guna simpan air beberapa bulan. Nampak kesannya berkulat. Yang belah kiri ni, yang tengah, Alhamdulillah, kira macam tak ada lah. Kira macam tak ada. Dan yang bawah ni pun tak ada. Ini memang kita guna hari. Yang ni anak saya guna. 3. Ini kami minta design khas daripada Puan Zaleha yang dekat Sayung Perak tu kan. Ni. InsyaAllah. Yang ni anak saya guna. Yang belah kiri ni anak saya guna. Yang belah kanan ni saya guna. Apa beza dia? Beza dia, yang berkulat ni, yang kanan ni yang saya guna, dia terdedah dengan wifi punya gelombang dan juga telefon. Saya letak di atas meja makan. Kat sini banyak, lebih dekat dengan sumber wifi. Kan? Kemudian telefon, saya selalu guna dekat sini. Kadang anak-anak semua kan. So, pencemaran gelombang wifi dan juga mobile phone sangat banyak terdedah pada labu sayung yang ni, yang hitam ni sebab tempat dia dekat dengan tempat dia dekat dengan punca yang menyebarkan gelombang wifi dan juga handphone. Sedangkan yang ni anak saya guna ni kan, labu sebelah kiri ni dan cawan tanah liat ni gelas tanah liat ni, anak saya guna dalam bilik dia, masuk dalam bilik dia, dan pintu selalu tutup lah. Bilik-bilik tengah kira macam terhalang lah, terhalang daripada terkena pencemaran gelombang wifi dan juga telefon. Sebab dia pun tak pakai telefon. Dia pakai telefon dia dekat luar, dalam bilik dia tak pakai. Begitu. So, memang kesan daripada gelombang gadget kita, wifi, handphone, lebih-lebih lagi kalau 5G nak on. Tempat saya pun dah ada macam menara 5G lah nampak dekat surau kan. So, dia akan menyebabkan udara kita tercemar, menyebabkan satu istilah kerosakan molekul air. Bukan rosak macam mana, molekul air sama, tapi dia punya molekul air dia punya molekul air yang macam mana nak sebut, meruntuhkan structured water. Dia menyebabkan pembentukan charge positif, di mana virus dan partikel-partikel debu kotoran akan berkumpul dalam udara bila ada pencemaran gelombang-gelombang gadget ni lah. Jadi udara kita yang ada molekul air, debu-debu dan virus, bila ada gelombang, maka gelombang daripada gadget udara kita, udara bersekitaran kita, udara dalam bilik, dalam rumah di mana ada gadget yang menghasilkan gelombang akan menyebabkan struktur air menjadi berubah. Berubah, tidak ada lagi bentuk hexagon water, dipanggil hexagon water, structured water, easy water, molekul air yang bercas negatif. Ini semua merujuk kepada air yang sihat, air yang hidup, air untuk sumber kehidupan, air untuk sel kita, biological water, cellular water. Itu merujuk kepada air yang boleh digunakan oleh tubuh kita. Dan di mana bila ada air structured water kan, macam di kawasan hutan, kampung-kampung yang banyak pokok kan,
air terjun, situ banyak charge negatif, ion-ion negatif. Udara dipenuhi dengan ion negatif. Jadi kuranglah pencemaran dan sama ada partikel virus, bakteria ataupun partikel-partikel debu semualah. Bila ada bila ada pencemaran gelombang daripada gadget kita, wifi, handphone ataupun 5G, maka udara kita, partikel udara kita, molekul udara kita akan bercas positif. Bila dia bercas positif, maka virus, bakteria dan juga partikel-partikel debu yang halus, mikropartikel atau nanopartikel, pencemar-pencemar yang halus akan berterbangan di atas udara. Sebaliknya, bila udara dipenuhi dengan charge atau ion negatif, seperti di kawasan yang saya sebut tadilah, air terjun, tepi pantai, di kawasan hutan yang banyak pokok, ataupun di kawasan dalam rumah kita yang bebas gadget, bebas daripada gelombang gadget. Lepas tu ada pula ada orang tanam pokok dalam rumah macam pokok lidah jin, Lepas tu ada lampu kristal, lampu garam Bukit Himalaya, Ini semua akan membersihkan udara kita, akan membentuk structured water dan ion negatif dalam udara. Jadi charge negatif ini akan mengikat charge positif. Charge positif daripada benda-benda yang kotor, yang memudaratkan, yang non-living punya material, dia bercharge positif. Dan benda-benda yang baik, dia charge negatif. So dia bind, dia jadi berat, dia akan turun ke bawah, turun ke atas permukaan bumi lah, lantai rumah kita. Begitu. Jadi udara kita lagi bersih. Sebab tu dengan adanya air purifier, pembersih udara tu sangat bagus. Pembersih udara memang sangat bagus. Yang mencaskan udara kita dengan charge negatif. Dia akan membersihkan udara. Itu konsep pembersih udara, air purifier. Dia akan induce charge negatif pada udara, molekul udara kita, dia induce charge negatif. Jadi membersihkan udara dengan cara dia memendapkan partikel-partikel virus, partikel bakteria dan partikel-partikel debu kotoran yang berada dalam udara turun ke bawah, sebab dia bind dengan charge negatif. Molekul-molekul yang bercharge negatif, atom-atom bercharge negatif di udara yang dihasilkan oleh air purifier ataupun daripada lampu garam bukit kita, lampu kristal, ataupun dan kita pun maknanya bebas daripada pencemaran gelombang daripada gadget. Susahlah kalau rumah kita nak bebas daripada gelombang gadget, itu masalah juga tu. So dan juga satu lagi, tensering daripada tembaga. Itu pun dikatakan boleh induce charge negatif pada udara kita dan juga persekitaran kita. Dan air, kalau dekat dengan air, molekul air pun dia boleh charge negatif, structured water. So nampak kesan dia begini. Saya nak tunjukkan setelah berapa bulan saya dah minum air labu sayung ni, rasanya setahun lebih kot, setahun 2 tahun. So nampak kenapa labu sayung cepat naik kulat. Ada setengah tak tempat yang kita letak, simpan, kita bubuh labu sayung tu, bila dekat dengan sumber gelombang wifi ataupun handphone, maka dia cepat berkulat daripada air yang telah dicas positif, yang structured water tu dah dimusnahkan. Maknanya tak ada lagi charge negatif, semua charge positif, maka environment udara yang begitu banyak kulat, banyak partikel kulat, spora kulat. Benda-benda yang tak baik, yang berlawanan dengan kehidupan,
kan, yang menyebabkan penyakit, virus, bakteria patogenik, fungus kan, yang merosakkan lah benda-benda hidup, pencemaran persekitaran, pencemaran air, udara. Semuanya akan menyebabkan kesan yang berlawanan dengan persekitaran yang cenderung atau membawa kepada kebersihan dan juga bebas daripada pencemaran daripada mikropatogenik, pencemaran daripada debu-debu, partikel-partikel debu, mikropartikel, nanopartikel dan juga daripada bahan-bahan kimia kan. So benda ni berlawanan charge negatif, benda yang baik charge negatif, benda yang penyakit yang menyebabkan jangkitan kuman, bakteria, virus, patogenik kan, dia bercharge positif. So dia berlawan begitu. So Masya Allah, saya nak tunjukkan lah kesan dia. Betul lah bahawa gelombang gadget, gelombang wifi, gelombang handphone kita, gelombang microwave kan, dan malah kalau gelombang 5G lagi kuat frekuensi tenaga gelombang tu yang dapat musnahkan easy structured water, yang dapat menukarkan charge ion negatif pada charge positif. Begitu. So di mana dia dapat merosakkan sel-sel kehidupan. Begitu. Begitu Masya Allah. Wallahu alam. Ini apa yang saya dapat lah, itu yang saya share. Jadi cuba kurangkan, nak tidur malam off semua, wifi, handphone off. Tidur malam kurangkan kalau boleh. Bila kita tak pakai, off data handphone kita. Tak pakai, wifi pun off waktu siang, minimalkan kan. Alright, insyaAllah ini kesan dia. Masya Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.